His word. What a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sign nor a tear can abide while we trust and obey. Oh, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. 主内亲爱的弟兄姐妹，早上好，敬请会众起立。
kita akan segera memulai ibadah pagi hari ini. 我们来开始早晨的崇拜， Mari mempersiapkan hati dengan mengambil waktu teduh sejenak. 请大家预备心，我们低头默祷。Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam surga, 我们在天上的父神， segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. 一切颂赞荣耀完全归给我们的父神。 Terima kasih untuk kasih karuniamu 我们谢谢你给我们的心事慈爱， yang telah Engkau curahkan dengan melimpah bagi kami. 你已经把这些恩典倾覆于我们。 Terima kasih ya Tuhan. 主，我们谢谢你， Tuhan kami bersyukur Engkau memanggil kami datang untuk beribadah kepadamu. 我们也谢谢你早晨再次带领我们来到你面前来一同敬拜你。 Mohon kiranya Engkau melayakkan kami yang sudah berdiri di hadapan-Mu saat ini. 但愿主你这个时候再次临格在我们当中。 Kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. 我们再一次要把早晨的崇拜前交在你的圣手中。 Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu dan bertata di atas segala puji-pujian dan hormat kami. 但愿主你临格在我们当中，因为你是在天上，在赞美以赞美为宝座的父神。 Kiranya ibadah ini, pujian yang kami nyanyikan, doa yang kami panjatkan, serta firman yang akan kami dengar. 但愿透过我们的敬拜、我们的赞美、我们的祷告，我们可以达到你面前， Semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. 一切可以讨你的悦纳。 Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, agar nama-Mu saja yang dipermuliakan. 求你带领早晨的崇拜，从始至终放在你的手中， Segala puji, syukur, dan hormat bagi kemuliaan-Mu. 一切颂赞荣耀完全归给你。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣的圣名祷告，阿门。 Ayat panggilan ibadah pagi hari ini diambil dari 1 Tawari 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkaulah yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. 宣召经文取自于历代志上第29节第11节，耶和华尊大能力荣耀强盛威严都是你的，凡天上地下的都是你的，国度也是你的，并且你为至高，为万有之首。 Terpujilah Tuhan yang maha mulia, kemuliaan-Mu yang maha tinggi. Mari kita nyanyikan ku puji-Mu Tuhan. 让我们来颂召我们的神，我们来看尊神啊。Di antara semua bangsa
众请坐。 Karena kasih Tuhan Yesus yang begitu besar untuk kita, Dia telah mencurahkan darahnya di kayu salib sebagai ganti untuk menebus dosa kita. Mari jemaat sekalian, kita angkat pujian Tuhan penebusku. 因着主的爱，主已经拯救了我们，让我们来唱诗，来赞美我们的神。神，你是我的救赎主。 Jemaat yang terkasih, mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Allah yang setia dan adil. 让我们这个时候来到神的面前， Kita mau mengakui setiap dosa kita di hadapannya. 让我们来到神面前，承认我们的每一样过犯。 Ada begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. 在我们日常生活当中，我们已经做了很多不讨神喜悦的事情。 Mohon kiranya Tuhan mau mengampuni segala dosa-dosa kita. 但愿神再次饶恕我们的过犯。 Dengan sikap doa, mari kita nyanyikan pujian kepala yang tertunduk. 让我们来预备我们的心来唱诗，自生自守，受地锤创伤。
Marilah setiap kita bangkit berdiri. 让我们来到神面前。 Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. 神啊，我们这个时候来到你的面前， Kami datang membawa setiap dosa dan pergumulan kami di hadapan Tuhan. 我们再次把我们每一样的罪愆带到你的面前。 Kami tahu selama hidup kami tidak terlepas dari dosa. 主，我们知道人生难免会犯罪， Banyak tindakan kami, 我们做出了很多的恶行， perkataan kami 还有我们的罪行， menyakiti Tuhan dan sesama kami. 我们常常伤害了你的心。 Namun terkadang kami tidak menyadari hal itu. 我们在你面前是一点都毫无价值的人。 Ampuni kami ya Tuhan. 主啊，求你再一次饶恕我们， Layakkan kami kembali di hadapan Tuhan. 再次使我们可以回到你面前。 Terima kasih untuk karya salib melalui Kristus bagi kami. 我们谢谢你透过十字架的功效，使我们可以得着赦免。 Dan kiranya kami tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan tersebut. 让人帮助我们，叫我们不至于忽略你的恩典。 Terima kasih Tuhan. 主，我们谢谢你。 Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告是奉主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu sekalian, dengarkanlah janji pengampunan dosa bagi setiap kita yang terambil dari Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. 请听赦罪的恩言，其自于诗篇第32篇第5节。我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。 Sebagai respon atas pengampunan dosa yang telah kita terima, mari kita pujikan tak terukur kasih-Mu Yesus. 我们回应神的话，让我们来唱诗。Dengan tetap bangkit berdiri, mari bersama umat Tuhan dari sepanjang segala abad dan segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 然后我们一历代众信徒一样来到神面前，做一个信心的承认。我们来攻读使徒信经。 Dimulai dengan bahasa Indonesia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。 将来必从哪里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣奥公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilakan duduk. 会中请坐。 Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, kita pujikan lebih dalam lagi. 让我们预备我们的心来听神的话。我们献唱一首诗。Jiwa
Mari kita berdoa. 让我们低头祷告。 Ya Tuhan, kami datang kembali di hadapan-Mu pada pagi hari ini. 神啊，今天早晨我们再次来到你的面前， Kami datang untuk meminta Tuhan menolong setiap kami, 主啊，请你再次在我们当中祝福我们， untuk mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. 也求圣灵光照我们，叫我们可以领受你的真理。 Pakai kedua hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, 求你使用你两位仆人， sehingga kami boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan 以 kepada 及我们 jemaat. 以及我们在这里可以分享你的信息， Dan ketika kami pulang dari tempat ini, 也求你祝福今天每一位， kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. 也帮助我们可以遵行你的话。 Terima kasih Tuhan. 主，我们谢谢你， Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告是奉主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari surat Ibrani pasal 13. 我们今天要一同分享神的话，让我们来看希伯来书13章第7节到第7节和第17节。 Ibrani 13 ayat yang ke-7 dan 17. 希伯来书13章第7节和第17节。 Jika sudah ketemu, saya akan membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, kemudian akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Ibrani 13 ayat 7 dan 17. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka.《希伯来书13章第7节：从前引导你们传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的绝技。 Dan ayat yang ke-17-nya, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. 17节，你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们叫的时候有快乐，不致忧愁。若忧愁，就与你们无益了。 Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menemukan begitu banyak pemimpin yang mampu memberikan pengaruh dan dampak bagi banyak orang. 亲爱的弟兄姐妹，在我们每一天的生活当中，我们难免会遇到很多的属灵的领袖，再次要带领我们，给我们一个很大的影响力。 Dampaknya bisa positif, bisa negatif. 那么它的影响力可能是正面，也可能是负面性的。 Seorang leader, seorang pemimpin yang baik adalah orang yang bertanggung jawab penuh dalam menggerakkan dan memberikan motivasi kepada para anggota dalam suatu komunitas untuk mencapai tujuan bersama. 那么一个好的领袖，他一定给他们一个负面的、正面的，让他们可以为着达到一个好的结果。 Para pemimpin juga berperan sebagai pencetus ide. 那么一个好的领袖，他也是在那边把他的建议提出来。 Penyemangat dalam satu komunitas. 那么在一个社区里面，他要成为一个起活力的那个鼓励大家。 Mengarahkan anggota. 那么使信徒可以朝向一个好的一面， Mengawasi setiap aktivitas dan mengayomi anggotanya. 也包括在那边注意每一个生活层面，也在那边保护每一个他所领导的人。 Di tempat kerja pasti ada pemimpin yang memimpin sebuah perusahaan. 那么在一个工作场所，一定有这个你的这个工作的地方的一个领袖，再次带领你的这个工作。 Di rumah ada kepala keluarga sebagai seorang pemimpin. 那么在家庭里面同样也是如此，应该有一个领袖在那边带领你的家庭。 Termasuk
di dalam gereja. 也包括在教会里面也是如此。 Mereka yang memimpin memiliki kepemimpinan atau gaya-gaya yang sangat unik. 那么他们成为领袖的，他们一定有他们独特的地方。 Dan itu sesuai dengan karakter mereka masing-masing. 那么这一切都是跟他们的个性有连带关系的。 Oleh karena itu, tidak ada seorang pemimpin pun yang perfect, yang sempurna. 所以呢，我们知道没有一个领袖，他是一个完整的，很特殊的地方。 Sehebat apapun seorang pemimpin, pasti ada sisi kelemahan dalam diri 那么 mereka. 不论这个领袖他是多么的棒，但是一定有他的弱点。 Kehadiran seorang pemimpin sangat penting dalam perusahaan, bukan? 那么在一个企业当中，领袖对他们来说是很重要的一个人， Termasuk di dalam gereja. 也包括在教会里面也是如此。 Ada para pemimpin yang dipanggil untuk melayani sebagai gembala, hamba Tuhan sebagai guru. 那么有的领袖呢，他们神呼召他成为牧者，在那边引导信徒。 Bapak Ibu sekalian, bagian yang kita baca tadi, 那么刚才我们所读的经文里面呢， yang muncul pertama kali secara eksplisit terdapat dua hal, yaitu seruan untuk meneladani iman di ayat yang ke-7, 那么呢，在那边很特殊的那边讲述，在那边有5点，在那边讲述他们特殊的地方，叫我们效法的。 dan untuk menunjukkan kepercayaan dan ketaatan kepada para pemimpin di ayat yang ke-17. 所以呢，为着我们怎样去效法，怎样去顺从这些领袖们，在第17节里面有讲述。 Penulis surat Ibrani juga memberikan gambaran kepada setiap pembaca suratnya mengenai seorang pemimpin. 那么希伯来书的作者也在那边给我们一个画面，叫我们看到属灵的领袖是怎样的一个领袖。 Mereka adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk melayani orang percaya dan menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat. 那么是神在那边信任他们，使用他们，而且把神的话也向信徒们讲述的一个人。 Dalam ayat yang ke-7 kita dapat 在 melihat 第7节里面，我们可以看到， para pemimpin diidentifikasi sebagai orang-orang yang mengucapkan firman. 那么在这边讲到关于领袖，在这边是传神的知道的一个人。 Sehingga deskripsi ini berbeda dengan penyebutan pemimpin di ayat yang ke-17. 那么在和这个17节里面所讲的就有不同了。 Pada bagian itu, para pendengar harus mematuhi pemimpin mereka. 虽然呢，在第17节里面，我们要在那边依从我们的这个领袖们， Tetapi di dalam ayat yang ke-7, lebih kepada peran seorang pemimpin yang berkhotbah atau mengajar. 但是在第7节在那边着重在一个在那边分享神的话的一个神的道的一个人。 Jemaat sekalian, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， seorang pemimpin, seorang leader 所以一个领袖呢， tidak memimpin dengan kehendak mereka sendiri, 所以他们带领的时候，他们不是按照他们的意思在那边带领， melainkan menurut kehendak Allah. 但是他们在那边是顺从神的旨意。 Para pemimpin ini dengan langsung hadir dan mengajar menurut kebenaran firman Tuhan. 所以他们这届临到他们身上，而且把神的话在那边跟他们讲述。 Penulis Ibrani juga mengatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. 所以呢，这个希伯来的作者也在那边提醒我们，你要记得你们的领袖们。 Apa yang perlu diingat? 所以我们要纪念他们是怎样的，要纪念他们的什么地方呢？ Ingatlah akan pemberitaan mereka, 所以要记得他们所传的神的道， doa mereka, 他们的祷告， nasihat yang mereka berikan, 所以他们所给我们的这个劝诫， dan teladan 还有 mereka. 呢，他们所留下的榜样。 Zwingli, seorang pemimpin reformasi, 虽然我们知道是一个很出名的一个领导， memuji para pelayan firman kepada orang di Ibrani. 所以他就给信徒们一个很好的这个领袖，这个榜样，就是在那把神的话传给他们。 Yaitu mereka yang berani menghadapi kematian bagi Kristus. 所以他们就是为着基督，他们在那边很勇敢的为基督而死。 Dan dengan ketekunan yang teguh memberikan kesaksian tentang iman yang tulus melalui perbuatan mereka. 所以也借着他们的行为，在们把留下他们信心的榜样给他们。 Para pemimpin ini harus diikuti.
所以这些领袖们，我们必须顺从， tetapi tidak boleh ditinggikan atau 但 dimuliakan. 是我们千万不要高举他们，荣耀他们。 Lalu contohlah iman mereka. 所以透过他们信心的榜样呢， Ini adalah sebuah seruan untuk tetap teguh dalam pengakuan iman yang mereka beritakan. 所以透过他们所传讲的那个信息呢， Dan bekerjalah menurut anugerah iman yang mereka pegang dengan begitu baik selama hidup mereka. 所以按照上帝给他的榜样，你要在里面效法他们的榜样。 Lalu perhatikanlah hidup mereka. 所以我们也是要注意他们的生活， Betapa cepat, 所以多么的 betapa tenang, betapa penuh sukacita mereka menyelesaikan perjalanan mereka. 所以他们多么的安心，那么的镇定了去完成他们的路程。 Oleh karena itu, sekarang adalah waktunya untuk mencontoh iman yang telah mereka ajarkan. 所以今天是我们要在里面效法他们所留下信心的榜样。 Di sini penulis Ibrani mengajak para pembaca suratnya 所以在这里，希伯来的作者再次带领读者们， untuk mengingat, untuk mempertimbangkan cara hidup pemimpin mereka dan meniru iman mereka. 所以叫他们留心他们的行为，而且呢，在那边也效法他们信心的榜样。 Para pemimpin yang terdahulu telah memberikan contoh 所以这些领袖们，他们事先已经给我们留下一个榜样， dan menawarkan sebuah panggilan iman yang berkelanjutan yang diterima oleh mereka kepada setiap orang percaya. 所以也是他们对信心的一个上帝给他的一个显照，所以他留下这个榜样给信徒们。 Para pemimpin tersebut tidak hanya menyampaikan firman, tidak hanya mengucapkan firman Allah, 所以这些领袖们，他们不单单在那边传讲神的话， tetapi juga mereka berusaha terus untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka. 但是他们也在那边不断的设法在生活当中来实践神的话。 Yang terlihat jelas dari cara hidup mereka yang setia. 所以呢，透过他们在那边所留下的一个好的榜样，忠心的榜样。 Oleh karena itu, 所以因着如此， para pembaca harus memandang, memperhatikan para pemimpin mereka dan mengingat mereka. 所以读者们应该在那边留心他们，也记得他们所留下的榜样。 Melalui mengingat memungkinkan mereka untuk kemudian meniru iman para pemimpin mereka. 所以透过他们所留下的榜样，就是效法他们的信心。 Lalu jemaat sekalian, kita lihat ayat yang ke-17. 所以我们看第17节， Para pemimpin dicirikan oleh ketekunan mereka. 所以你们要依从那些引导你们的， Mereka tidak kenal lelah. 你们要顺服他们，他们是那些不愁苦，而且呢，他们在劳苦当中也没有厌烦的一个人。 Kata kerja, berjaga-jaga yang diterjemahkan oleh LAI 所以在这里就用这个警醒的时刻， secara harafiah dari bahasa aslinya bisa diterjemahkan tidak tertidur. 那么在这里讲到警醒，就是不睡觉的意思。 Dari kata ini juga bisa berarti waspada. 所以这个意思也是说，你要这个在那边很注意、很警醒的。 Dalam hal ini, mereka menjaga jiwa-jiwa yang menjadi tanggung jawab mereka. 所以呢，他们在那边很警醒的在那边看顾、保守上帝所托付给他们的这个羊群们。 Ketekunan para pemimpin ini 所以这些领袖们的重心呢， didasarkan kepada satu kesadaran akan penghakiman Allah. 就是他们就是领会到这些都是上帝所给他们的信心， Mereka sendiri berada di bawah otoritas Allah 所以他们知道他们是在神的主权之下， dan harus mempertanggungjawabkan diri mereka 所以 sendiri. 他们必须在那边向神交账。 Kesadaran para pemimpin yang harus memberikan tanggung jawab tidak hanya untuk kehidupan mereka sendiri, 所以他们知道他们应该向神交账，不是单单的为着他们自己， tetapi juga perhatian yang telah mereka tunjukkan bagi kehidupan bagi orang-orang yang berada di bawah otoritas mereka. 但是他们也在那边在上帝所交托给他们的这一些羊群当中，在那边负责任。 Bapak Ibu sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， dalam bagian ini penulis juga menyarankan kepercayaan dan ketaatan
harus ada dalam diri orang percaya. 那么在这里也讲述，在这个领袖们当中，他们必须要有一个顺服的心。 Supaya apa? Supaya para pemimpin dapat menjalankan kewajibannya dengan penuh sukacita dan tidak berkeluh kesah. 所以他们在那边能够带着一个喜乐、不忧愁的心，在那边做完他们的工作。 Pekerjaan para pemimpin yang berat akan menjadi menyenangkan 所以他们的工作要成为一个讨神喜悦的工作。 ketika dilakukan dengan rasa percaya satu dengan yang lain 所以当他们在那边彼此信任的时候，来完成的时候， dan kerjasama yang baik antara pemimpin dengan jemaat. 所以这个同心呢，应该是跟领袖们、跟信徒之间有一个好的这个交通。 Ketika hal itu tidak terjadi, ketika 所以当这些事情没有发生的时候呢， maka ada kemungkinan 所以有可能性， para pemimpin seolah-olah berkeluh kesah di bawah tekanan yang berat. 所以会造成领袖们他们因为受到压力感到很沉重， Bertindak dengan cara membuat para pemimpin mengeluh 所以造成这些领袖们他们工作的时候，他们感到很忧愁。 adalah tindakan yang tidak menguntungkan 所以呢，这些他们所做的不至于带来益处的， dan itu berbahaya. 而且是很危险的。 Bapak Ibu sekalian, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， para pengajar sesat memiliki pemimpin. 虽然我们知道那些异端，他们也是有他们的领袖， Oleh karena itu tidak heran kemudian Yesus memperingatkan para muridnya. 所以难怪主耶稣也在那边责备这些领袖们。 Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu 所以你要谨慎那些假先知， yang datang kepadamu menyamar seperti domba. 所以他们好像这个羊群一样，好像羊进入狼群一样。 Tetapi mereka adalah serigala yang rakus. 他们好像一个狼在那边进入羊群， Guru-guru palsu memiliki begitu banyak pengajaran 所以那些假师傅他们拥有很多的教训， aneh dan berbeda satu dengan yang lain. 那么他们彼此之间不同， Tapi tujuannya sama, 但是他们的目的一样， yaitu apa? 是什么呢？ Untuk mengubah iman yang dari dahulu telah diturunkan atau diwariskan kepada orang percaya. 那么为了在那边改变过去使徒们所留下的这个信心的榜样教训， Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, 所以亲爱的弟兄姐妹们， untuk melawan para ajaran palsu dan pemimpin-pemimpin palsu 所以为着在那边抵挡反抗这些假师傅， dan menyatakan kebenaran tentang Kristus, 所以我们应该在那边传讲一个基督的真理。 maka Allah memberikan para pemimpin seperti pendeta, penginjil, dan guru. 所以上帝就赐下领袖们给我们，就是传道、牧师等等。 Para pemimpin ini memperlengkapi gereja untuk pelayanan 所以这些领袖们在那边装备了神的工作，为着侍奉， dan membantu orang percaya untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. 那么我要栽培信徒，让他们的信心可以更像基督。 Sehubungan dengan para pendeta dan penginjil di dalam gereja 所以讲到关于在教会里面的牧师传道呢， yang berusaha untuk menyatakan kebenaran dan menolong jemaat untuk bertumbuh. 所以他们在这里分享神的真理，也为要使信徒的灵性成长。 Penulis Ibrani menginstruksikan kepada para pendengarnya 所以呢，希伯来的作者再一次提醒信徒们， untuk taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka 所以叫他们就是顺服于你的领袖，而且呢，依从他们， karena mereka menjaga jiwamu 因为他们在那边保守你们的信心， seperti mereka yang akan memberikan pertanggungjawaban 就是好像一个人要在神面前交账的一个人。 akan sangat tidak menguntungkan bagi gereja 所以呢，对教会来说呢，是一个， untuk memberontak melawan para pemimpin mereka di gereja. 所以呢，若是教会里面在反抗你们的领袖，那是不对的事情， Yang dapat menyebabkan mereka mungkin berkeluh kesah, sedih. 所以造成你们的牧师会在那边感到很忧愁、悲伤。 dalam melakukan setiap tugas yang telah dipercayakan Allah bagi mereka. 所以当他们在遵行上帝所给我们的任务的时候，他们会忧愁。 Bapak Ibu sekalian,
所以，亲爱的弟兄姐妹们， Yesus sendiri telah menetapkan kepemimpinan dalam tubuhnya 那么主耶稣自己也给自己留下一个榜样， untuk membantu terjadinya pertumbuhan rohani. 所以呢，为要使信徒的灵命成长。 Tanpa para pemimpin ini, 所以，若是没有这些领袖的话， pertumbuhan gereja akan terhambat 那么教会的成长会受到阻碍。 dan anggotanya pasti akan mudah disesatkan. 那么呢，信徒们也是不能够在那边成长。 Jemaat sekalian, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， para pemimpin yang ditempatkan di dalam gereja yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan 所以领袖们，上帝把他们安置在教会，为要分享神的话的人， memang harus terlebih dahulu diuji dan layak untuk diteladani. 所以他们的生活应该给我们留下一个榜样，给我们学习。 Oleh karena itu, 所以因着如此， pemimpin yang dipercayakan dalam sebuah gereja 所以呢，上帝所信任的领袖们，安置他们在教会里面的领袖们， adalah seorang yang terus-menerus bergumul dalam dirinya 所以应该是那一些在生活当中不断的挣扎的一个领袖， dan terus-menerus menguji dirinya 所以不断的在那边考验自己， sehingga mereka menjadi para leader, pemimpin yang betul-betul memimpin dengan layak 所以他们能够成为一个值得我们顺从的这个领袖， dan teruji untuk menolong jemaat dalam membangun kerohanian mereka. 所以也是值得考验的一个领袖，为有这个造就信徒的灵命。 Bapak Ibu sekalian, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， Allah memiliki tujuan yang begitu indah ketika Dia menempatkan seorang pemimpin dalam gereja. 所以呢，上帝若是已经把一个领袖放在教会当中，是一个多么佳美的一个事情。 Mereka diberikan tugas untuk memperlengkapi orang-orang 所以给他们任务，就是在那边去装备信徒们。 bagi pekerjaan dan pelayanan, 所以不论是为着教会的侍奉，不论是在其他的侍奉， supaya tubuh Kristus itu dapat dibangun, 所以让基督的身体可以在此被建造。 supaya kita mencapai satu kesatuan dan kedewasaan rohani. 那么，以至于我们的灵性可以达到完整的成长的灵性。 Tugas seorang pemimpin adalah membimbing dan memperlengkapi orang-orang kudus 所以呢，领袖们的任务就是在那边装备信徒们、圣徒们， agar seluruh jemaat menjadi komunitas yang dewasa. 所以让信徒们大家成为一个成熟的信徒。 Dengan kata lain, 换句话来说呢， Allah menempatkan para pemimpin di dalam gereja 所以当上帝把一个领袖放在教会里面的时候呢， dengan satu alasan, 那么他的理由一样， untuk memperhatikan kondisi kerohanian jemaat 就 Tuhan. 是为了关心信徒们的灵命。 Sementara para murid menunjukkan 所以呢，门徒们他们在那边表现， bahwa mereka bertumbuh dan menjadi dewasa 所以呢，让他们的灵命也成长成熟。 ketika mereka belajar mentaati para pemimpin gereja dengan penuh sukacita. 所以当他们带着一个欢喜快乐的心顺从他们的领袖们的时候， Namun sayangnya dan sangat menyedihkan, 但是呢，很可惜、很可悲的事情， terkadang terlalu sering 许多时候我们常常， anggota tubuh Kristus melupakan tempat mereka. 所以呢，信徒们常常忘记了他们的身份。 Mereka tidak hanya gagal mengingat orang-orang yang ditunjuk sebagai pemimpin, 他们没有在那边顺从那些上帝所选定的那些领袖们， tetapi mereka juga sering mengabaikan dan memberontak terhadap arahan yang diberikan oleh 甚 pemimpin 至他 gereja. 们也在那边忽略，也在那边反抗上帝所选中的那些领袖们。 Dan kemudian mereka ngapain? 那么结果呢？ Mereka membentuk satu kelompok di sekitar tokoh favorit mereka. 所以呢，结果他们自己也在那边成立一群，在那边反抗。 Mereka lupa 他们忘记了， bahwa Kristus dengan kuasa Roh Kudus 那么基督就是以圣灵的能力， telah menetapkan kepemimpinan dalam tubuhnya 以及把这个领袖权交给他们， untuk memelihara pertumbuhan dalam menuju kedewasaan rohani. 就是为要装备信徒，让他们的灵命成熟。 Mengabaikan atau memberontak terhadap pemimpin 若是你在那边反抗这些领袖们的话，
berarti kita mengabaikan sarana yang penting yang telah Tuhan sediakan bagi kita. 表示我们在那边忽略了上帝所预备给我们的平台。 Untuk menolong kita bisa bertumbuh secara rohani. 那么呢，这个领袖们是为着在那边装备使我们的灵命成熟的。 Orang yang dewasa rohani 那么一个灵性成熟的， akan sangat-sangat merindukan suara gembalanya. 那么他们会在那边讲述这个真理的话， Pelatih mereka 尊崇他们， karena mereka menghargai nasihat yang diberikan oleh gembalanya. 因为他们在那边顺服于牧者所给他们的这个信息， Mereka akan selalu menguji nasihat itu dengan firman Tuhan. 所以他们常常就是用神的话来去考验这些。 Dan mereka dengan cukup rendah hati untuk tunduk kepada para pemimpin mereka dan mempercayai bimbingan mereka. 所以他们在那边顺服于这一些领袖们所安排 Sama 的。 seperti seorang atlet. Sorry ，就好像一个运动员一样， mereka pasti akan mendengarkan instruksi pelatih mereka. 所以他们应该在那边听从教练给他们的指示。 Apa yang disampaikan mereka harus nurut, 所以他们所讲的，他们必须在那边顺服， supaya mereka bisa bertumbuh 所以让他们能够不断的进步， dan menang dalam sebuah pertandingan. 而且在那边能够参加比赛，胜利。 Bapak Ibu sekalian, 所以主内亲爱的弟兄姐妹们， pemimpin yang Tuhan tempatkan di dalam sebuah gereja 那么上帝把领袖们安置在一所教会里面呢， juga adalah manusia biasa. 他们也是一个平凡的一个人， Sama seperti saya dan Anda 就好像今天我跟大家一样， yang tidak pernah terluput dari kesalahan, 所以呢难免会犯错的。 memiliki kelebihan dan kekurangan. 我们有很多的长处，也有很多的缺点， Namun di sanalah kita dipanggil untuk saling menolong satu dengan yang lain. 但是就在此，上帝选召我们，叫我们彼此在那边配搭，彼此装备， Dan menghormati mereka sebagai seorang pemimpin rohani. 所以应该在那边顺服于他们，因为他们是属灵的领袖。 Di dalam Alkitab, 所以在圣经里面呢， kita dapat melihat bagaimana Tuhan memakai tokoh-tokoh Alkitab yang tidak sempurna sama sekali. 所以我们看到神怎样使用那些领袖们，重燃他们不完整。 Alkitab penuh dengan orang-orang yang gagal dan berdosa. 所以在圣经当中讲述很多失败的人， Tetapi merekalah yang diselamatkan dan dipakai Allah untuk menggenapi tujuannya. 但是上帝拯救他们，而且他们完成上帝所托付给他们的使命。 Tidak ada pemimpin yang sempurna. 所以呢，我在说，没有一个完整的领袖， Tetapi satu hal yang kita percaya, 但是有一样我们真的相信的， dengan kerendahan hati mereka, 所以他们带着谦卑的心， mereka terus berproses, terus bergumul di hadapan Tuhan 所以他们不断在神面前挣扎成长， untuk memiliki hidup yang berkenan kepada Allah dan memberitakan firman kepada jemaat Tuhan. 让他们可以得做一个讨神喜悦的生活，而且让信徒的这个灵命可以成长。 Bapak Ibu sekalian, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， dibutuhkan kerendahan hati. 所以需要一个谦卑的心。 Dengan kerendahan hati itulah kita bisa mengingat para pemimpin kita. 所以呢，当我们带着谦卑的心，我们就可以记得我们的属灵的领袖们。 Mempertimbangkan sikap mereka dan meniru iman mereka. 所以在那边要效法他们所留下的信心的榜样。 Kita akan terus mengingat apa yang telah mereka lakukan bagi kita 所以呢，我们要永远记得他们所留下给我们的榜样， dan berdampak bagi pertumbuhan kerohanian kita. 而且也是因着他们所留下的榜样，能够再一次造就我们的灵命成熟。 Para leader dalam gereja 所以在教会里面的领袖们呢， juga memiliki banyak pergumulan dalam kehidupan mereka. 在生活当中，他们难免会遇到很多的挣扎。 Tetapi sebagai pemimpin rohani, 但是呢，成为一个属灵的领袖呢， para gembala, 成为牧者， para hamba Tuhan 而且呢，成为者士们， terus mendoakan jemaat. 所以呢，让信徒们带领他们能够成长。 Dan kita dipanggil untuk mengikuti teladan mereka. 所以呢，上帝也呼召我们，叫我们顺服于他们的榜样。
semua orang tanpa terkecuali 所以呢，没有一个人没有例外的， harus menaati pemimpinnya selama dia mengajar sesuai dengan kebenaran. 所以当你的领袖们还是顺服于真理的时候，你要顺服于他们。 Bapak Ibu sekalian, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， kita wajib menghormati pemimpin kita 所以我们有任务叫我们去顺服于我们的属灵领袖， yang pengajarannya sesuai dengan firman Tuhan 他们所给的教训是符合神的道的教训， dan hidupnya mempraktikkan kebenaran firman 他的 Tuhan. 生活也在那边实践神的话， Dan bersama dengan para pemimpin itu, 而且呢，跟那些领袖们在一起， kita mempraktikkan apa yang telah diajarkannya. 所以我们也在那边实践他所留下的教训。 Untuk apa? 为着什么呢？ Bersama-sama bertumbuh secara rohani. 那么使我们大家一同在属灵的生命当中一同成长。 Di dalam satu anggota tubuh Kristus, 所以，在一个基督的身体里面， kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. 所以我们彼此需要他人，互相配搭。 Kita tidak bisa jalan sendiri sesuka hati kita. 我们不能够按照我们的意思随心所欲而行。 Para jemaat membutuhkan pemimpin sebagai teladan. 所以，信徒们需要领袖们给你们榜样。 Pemimpin sebagai pembimbing dan penuntun kehidupan kerohanian. 所以，这些领袖们也不断给你们榜样，也在那边引领你们走在正确的道路里面。 Namun di sisi lain, 但是在另一方面呢， para pemimpin juga membutuhkan kerjasama dan doa dari para jemaat. 那么领袖们他们也需要大家同心的合作，也需要你们在祷告里面的支持。 Dan kita semua 而且呢，我们大家呢， membutuhkan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. 我们都需要主耶稣基督成为教会的元首。 Bapak Ibu sekalian, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， kesadaran akan saling membutuhkan dalam satu komunitas orang percaya 所以呢，我们有一个领悟感，就是我们知道彼此之间，我们需要互相信任、互相配搭。 yang harusnya kemudian membawa kita kembali untuk memiliki kerendahan hati 所以也带领我们，使我们能够回到谦卑的处境， dalam menghormati pemimpin 就 di 是我 dalam 们在 gereja. 那边尊重上帝所派定的、所指定的那些领袖们。 Kristus adalah gembala agung 那么，基督他是我们最大的牧者， yang telah memberikan teladan hidup yang sejati 那么他已经为我们留下一个正确的模范 dalam hal pengajaran 在教训里面。 dan bagaimana dia telah membuat para murid mengikuti jejaknya dalam hal yang sama. 他怎样带领信徒在那边顺服他所留下的教宗。 Dan sekarang 那么呢，今天呢， dalam gereja masa kini 那么在教会里面呢， Allah pun menempatkan para pemimpin gereja, 上帝也已经派定了一个属灵的领袖给我们， gembala hamba Tuhan 就是神的仆人， yang dipercayakan untuk memberitakan Injil kebenaran tentang Kristus. 那么上帝所信任的，指定他们在那边把基督的真理传讲的一个 Dan 领袖， merawat jiwa-jiwa yang dipercayakan kepada mereka. 能够再一次看顾保守上帝所信任的羊群。 Sebuah panggilan yang agung, 那么一个多么佳美的一个显照呢？ namun tidak mudah untuk dilakukan. 但是呢，我们要做却很难做。 Untuk itu Bapak Ibu 所 sekalian, 以因做如此呢， sebagai jemaat di tempat ini, 所以我们成为教会的信徒们。 seberapa sering Anda mendoakan pemimpin Anda? 所以你有没有为着你的领袖们祷告呢？ Sekali lagi saya harus katakan, pemimpin gereja adalah manusia biasa. 那么我再说呢，领袖们他们也是一个平凡的一个人， Mereka memiliki kelemahan, pergumulan hidup. 他们有他们的弱点，他们有他们生活的挣扎。 Tetapi Tuhan telah menempatkan mereka dan mempersiapkan mereka 但是神已经装备选中了他们， untuk menjadi seorang gembala, seorang pemimpin yang dengan rendah hati mau terus dibentuk oleh Tuhan. 那么呢，上帝所信任的一个谦卑的，上帝所派的一个领袖在你们当中， Dan setia melayani Tuhan sampai akhir. 所以呢，忠心的服侍神，直到终点。 Berapapun harga yang harus mereka bayar, 所以他们所付上的任何代价，
seorang pemimpin gereja 所以一个教会的领袖， akan setia melayani dan mengasihi Allah 他要忠心的爱神， serta jemaat yang dipercayakan kepadanya. 而且也爱护每一个上帝所信任的每一个羊群。 Dia akan selalu merawat jiwa-jiwa yang dipercayakan Allah kepadanya 他要不断的牧养这一些上帝所信任的羊群们， dan mengarahkan kerohanian jemaat untuk menjadi dewasa secara rohani. 而且呢，也是信徒的灵命能够不断的在属灵的生命当中成熟。 Inilah penting kehadiran para pemimpin dalam 所以 gereja. 这个是领袖们的一个重要性。 Dan sekarang waktunya bagi kita 现在呢，是我们应该的呢， untuk bisa sama-sama mendoakan dan mendukung para pemimpin 让我们能 gereja 够在那边为着你的领袖们在那边祷告。 yang telah Tuhan percayakan di tempat ini. 上帝所信任的领袖们放在你们当中， Jika kita bergerak bersama, 若是我们在那边一同同行的话， maka pertumbuhan rohani pasti terjadi dalam gereja ini. 那么在教会里面一定有这个成长的现象发生。 Kita tidak bisa jalan sendiri. 我们不能够独自一个人前行， Para hamba Tuhan, gembala, dan jemaat 所以每一个牧师、传道还有信徒们， harus bersama-sama, berjalan bersama 我 di 们 sebagai anggota tubuh Kristus. 我们必须在那边同心并行的在那边完成上帝所给我们的使命。 Dengan demikian, 若是这样子的话， pertumbuhan rohani pasti terjadi. 那么呢，属灵的成长一定能够产生的。 Mari kita berdoa. 让我们祷告。 Bapa kami dalam surga, 我们在天上的父神， kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 我们谢谢你今天的信息的分享。 Kami melihat Tuhan menempatkan begitu banyak pemimpin-pemimpin dalam gereja Tuhan. 主啊，你已经把属灵的领袖放置在教会里面， Tidak hanya di tempat ini, 不单单在这个教会， tapi di tempat-tempat yang lain. 还有其他的教会也是如此。 Tuhan, kiranya Tuhan boleh terus memberkati dan memakai para pemimpin gereja ini 当然，主你在此不断的使用这些属灵的领袖们， untuk boleh terus setia melayani Tuhan 让他们忠心的侍奉神， dan mengarahkan jemaat menuju kedewasaan rohani 也在此带领信徒们灵性能够成熟的成长。 melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan 透过他们所分享的这个神的话的信息呢， dan menjadi teladan bagi jemaat 能 Tuhan. 够给信徒们留下榜样。 Dan kami yang sebagai jemaat Tuhan 所以我们成为信徒们， juga senantiasa bekerja sama mendoakan para pemimpin gereja 我们也应该跟他们同心，为着领袖们祷告。 sehingga sebagai anggota tubuh Kristus 所以让我们成为基督的肢体们， kami bisa memiliki peranan kami masing-masing 我们可以在每一个人的身上可以起重要的角色， untuk bertumbuh secara kerohanian. 就是让我们的属灵的生命能够成长成熟。 Terima kasih Tuhan. 所以我们谢谢你， Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告是奉主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati. Sebagai ungkapan syukur atas firman yang telah kita terima 我们为着向神感恩， dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, mari kita memberi persembahan syukur yang terbaik buat Tuhan. 让我们带着感恩，把最好的献给我们的神。 Mari kita pujikan Give Thanks. 让我们来唱诗。
kita berdoa. 我们祷告。 Bapa dalam sorga, kami bersyukur hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. 天父，我们谢谢你，今天还是给我们机会，可以奉献金钱给你。 Tuhan yang sucikan persembahan ini agar layak dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. 当然，主你洁净也是金钱使用在教会的圣工上。 Tuhan juga yang berikan hikmah bagi orang-orang yang mengelolanya. 也求你再一次祝福每一位这士们管理这些金钱的。 Tuhan pimpinlah setiap hidup kami, setiap hari-hari kami ke depan. 也再次求你带领我们前面的道路。 Tuhan tolong kami biar hidup kami boleh menjadi kesaksian yang hidup buat orang-orang di sekitar kami. 当然，帮助我们的生活可以成为四周围人的见证。 Tolonglah kami ya Bapa, biar dalam hidup kami orang-orang boleh melihat kasih Tuhan. 也帮助我们每一位信徒，大家可以永远记得主的爱， Dan melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. 以及透过我们的生活，让主的名可以得着荣耀。 Terima kasih Tuhan. 主，我们谢谢你， Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 我们献上感谢祷告，奉主耶稣基督圣名祷告。 Berita pengembalaan. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. 让我们进入公祷。 Kita akan doakan untuk kebutuhan guru-guru Kristen di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. 我们为着学校们他们所需要的教员们来祷告。 Kita doakan untuk guru-guru yang mengajar di sekolah IPK dan sekolah Kasih Yobel. 我们特别为着两间学校他们需要教师的事情祷告。 Dan kita doakan untuk bidang ibadah Sinode GKY. 我们也为着我们去大会的祷告。 Mari kita berdoa 我 bersama. 们祷告。 Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur saat ini kami bisa berdoa syafaat ya Bapa. Secara khusus untuk kebutuhan guru-guru Kristen untuk bisa mengajar di sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah swasta. Bapa, apalagi guru-guru yang mengajar agama Kristen sangat dibutuhkan ya Bapa, baik di sekolah-sekolah negeri maupun sekolah-sekolah swasta, sehingga dengan demikian pengajaran iman Kristen sungguh-sungguh diajar oleh guru-guru Kristen yang sudah lahir baru, yang memahami Alkitab dengan baik, sehingga anak-anak yang sekolah di sekolah-sekolah negeri dan sekolah Kristen ya Tuhan, anak-anak Tuhan bisa tetap diajar dengan ajaran-ajaran iman yang benar dan kerohanian yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan sering menolong dan memimpin sehingga adanya anak-anak muda yang terpanggil menjadi guru-guru baik di sekolah-sekolah swasta maupun negeri, sehingga ya Bapa, anak-anak muda yang Tuhan panggil menjadi guru-guru pengajar itu bisa menjalankan peranan dan fungsinya dalam membina iman Kristen buat anak-anak didik. Terima kasih ya Bapak. Kami mau berdoa juga untuk sekolah IPK dan sekolah Kasih Yobel yang sudah didirikan baik oleh Yayasan IPK maupun oleh Yayasan Yobel ya Bapak. Kau tolong kebutuhan guru-guru dan juga guru-guru yang mengajar agar mereka mengajar dengan kesetiaan. Terima kasih ya Bapak. Kami mau berdoa menyerahkan juga untuk majelis bidang ibadah Sinode GKY. Mari sertai dan pimpin Bapak supaya majelis bidang ibadah bisa menjalankan tugas tanggung jawabnya untuk terus-menerus menggumuli bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan dan bagaimana ibadah yang membangun iman dan kerohanian dari seluruh jemaat GKY di bawah naungan Sinode. Terima kasih ya Bapak. Engkau mendengar seru doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat datang, selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Kita bersyukur kita bisa beribadah bersama-sama. 再次欢迎大家来参加我们的崇拜，谢谢大家能够在我们当中。 Khususnya bagi saudara yang baru pertama kali datang. 特别为做头一次来参加我们崇拜的朋友们。 Saudara, yang kedua kita ingat kebaktian doa kita hari Rabu
jam 7 malam. 也再一次提醒大家参加我们星期三的晚祷会，晚上7点钟。 Mari kita wujudkan menjadi jemaat yang berdoa di hadapan Tuhan. 所以让我们表现我们成为一个祷告的信徒。 Saudara, jemaat yang rajin beribadah pasti adalah jemaat yang rajin berdoa. 那么一个一群来做礼拜的，一定是一个一群参加祷告的信徒。 Berita selanjutnya, saudara, berkenaan dengan sakramen baptisan kudus. 那么呢，其他的报告就是有关这个圣餐。 Nanti dalam kebaktian yang kedua kita mengadakan sakramen baptisan kudus. 那么第二堂崇拜，我们在这里有举行世袭受礼， Dan 世袭洗礼。 kita doakan untuk anak-anak dan juga untuk orang dewasa yang akan dibaptis dan disidi. 所以呢，在一次要为着那些要受洗的弟兄姐妹们来祷告。 Kemudian saudara selanjutnya bahwa kebaktian minggu depan kita akan memasuki kebaktian Advent Natal yang pertama. 那么下个星期呢，我们进入这个圣诞的待降期，第一的这个待降期。 Kita tidak menyangka saudara kita akhirnya memasuki Advent Natal yang pertama. 所以呢，意料我们超出我们的意料之外，我们可以进入第一期的这个待降期。 Itu juga menjadi tanda bahwa tahun 2022 akan kita akhiri. 也表示说我们要结束2022年。 Dan biarlah kita mempersiapkan diri untuk mengingat akan kelahiran Yesus Kristus yang ajaib, tapi sekaligus menyatakan kasih Tuhan. 当然，我们记得主耶稣这个奇妙的降生，也记得主奇妙的爱。 Kemudian saudara, minggu pertama 4 Desember kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. 那么呢，12月4号我们在这里有举行圣餐。 Dan diharapkan kita semua mempersiapkan hati, mempersiapkan diri dengan baik. 所以很希望大家预备心来预备心进入圣餐。 Demikian warta kita pada hari ini. 我们报告到此为止。 Mari kita bangkit berdiri menyatakan rasa syukur dengan menghormat Tuhan, doksologi. 让我们把颂赞荣耀完全归于我们善意神，我们唱善意颂。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hidupmu kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan untuk menghormati pemimpin-pemimpin rohani, yaitu pemimpin-pemimpin yang memimpin dalam iman yang benar dalam hidup kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya cinta kasih Allah yang kekal, anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penyertaan, urapan dan kuasa yang tak terhingga dari Allah Roh Kudus, memimpin kehidupan saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kebaktian selesai. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.